إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 24 Jamadil Awal 1436 Hijrah bersamaan dengan 15 Mac 2015, kita teruskan pengajian kita terhadap kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wa Taqasimul Badi'atun Nafi'ah karangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang ke-42. Kaedah yang ke-42 berbunyi istithna'ul manafi'il ma'lumah fil 'ainil muntaqilah bimu'awadatin jaiz wa fit tabarru'ati yajuzu istithna'ul muddatil ma'lumati wal majhulah. Maksudnya pengecualian manfaat-manfaat yang diketahui pada ain ataupun barang yang berpindah dengan muawadah ataupun pertukaran adalah dibenarkan. Dan dalam tabarruat, pemberian dibenarkan pengecualian tempoh masa yang diketahui dan tidak diketahui. Okey. Ini berkenaan dengan urus niaga ataupun urusan yang dinyatakan pengecualian. Okey, ada dua isi dalam kaedah ini, iaitu pertama al-ain al-muntaqilah, barang yang berpindah milik bi muawadah. Okey, muawadah ialah pertukaran, dan yang kedua ialah tabarru'. Tabarru' ialah pemberian. So beza antara dua perkara ini ialah yang pertama, urusan muawadat, perkara yang bertukaran, disyaratkan tahrir al-mabi' ataupun penjelasan barang jualan. Okey, ilmu tentang barang jualan itu, tentang manfaatnya serta sifat-sifatnya dari segala sudut. Ini kalau berbentuk pertukaran yang kita biasa sebut sebagai kalau zaman dulu kita sebut barter trade. Okey, maknanya yang ditukar dengan harta juga. Tapi kalau urusan tabarru' lebih luas lagi, kerana tidak disyariatkan penjelasan. Okey, kerana barang tu berpindah kepada pihak yang kedua secara percuma, secara gratis, justru adalah tidak memudaratkan kejahilan terhadap sebahagian manfaatnya. Okey, maknanya yang penting kat sini kita faham, sekiranya perpindahan itu adalah dengan harta juga, sama ada beli ataupun pertukaran menggunakan sistem barter trade. Okey, jadi kita kena tahu sifat barang tersebut. Tapi kalau perpindahan itu adalah bersifat percuma, okey, ini yang disebutkan sebagai tabarru'. Okey, so kita tak perlu tahu apa manfaat yang terdapat dalam perkara tersebut. Okey, contohnya orang yang menjual rumah atau kedai dan mengecualikan untuk duduk di situ bagi tempoh yang diketahui. Maknanya disebutkan tempoh itu berapa. Okey, contohnya jual kedai, okey, ataupun jual rumah dan dinyatakan saya jual tapi dengan syarat ataupun saya kecualikan 1 bulan untuk saya duduk. Okey, menjual binatang dan mengecualikan penggunaan binatang itu untuk ke tempat tertentu. Okey, so kalau ada seorang tu dia jual binatang dia, okey, dan binatang itu digunakan untuk tunggangan kan, untuk angkat barang ke, dan dia boleh mengecualikan, dia boleh mengecualikan penggunaan binatang itu untuk pergi ke tempat yang tertentu. Okey, dan ini terdapat dalam hadis yang dinyatakan di bawah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jual unta kepada Jabir radhiyallahu anhu. Okey, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istathna dhahrahu ila al-Madinah, mengecualikan penggunaan unta tersebut untuk mengangkat barang pergi ke kota Al-Madinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey,
Itu satu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, menjual senjata ataupun bekas dan mengecualikan penggunaannya untuk tempoh yang diketahui. Okay, disepakati satu tempoh, sebulan, 2 bulan. Okay, jadi selepas itu barulah diserahkan sepenuhnya. Okay, menjual kitab dan mensyaratkan penggunaannya untuk tempoh yang tertentu juga. Okay, boleh juga seseorang tu jual kitab dia, buku dia, tapi dia syaratkan untuk dia guna selama 2 minggu, lepas tu barulah diserahkan. Semua ini adalah dibenarkan. Okey, ini adalah bahagian yang pertama, iaitu bahagian yang merupakan apa? Pertukaran yang berbentuk muawadah. Okey, sama ada pembelian ataupun barter trade tadi. Namun jika tidak diketahui tempoh ataupun sebagainya, maknanya disebutkan okey, saya jual tapi dengan syarat saya guna dulu, tanpa disebutkan tempohnya, maka ini tidak dibenarkan kerana mengandungi unsur-unsur penipuan. Okey, penipuan kat sini maksudnya boleh berlaku dia kata dia nak guna dengan syarat dia guna terlebih dahulu, tapi bila mungkin orang yang beli tu dia anggap guna sekejap, manakala orang yang jual menganggap dia nak guna dalam tempoh yang lama. Okay? Jadi perkara ini boleh menyebabkan kepada perbalahan. Okay? Dan sekiranya berlaku perbalahan, boleh dibatalkan perkara tersebut. Okay? Dia boleh dibatalkan pengecualian tu. Okay. Contoh, maknanya pertukaran hak tu berlaku, tak ada masalah kan. Okay? Pengecualian yang disebutkan itu, maknanya saya nak jual, tapi saya kecualikan 1 minggu ataupun 2 minggu untuk guna. Kalau itu tak apa. Tapi kalau dia kata saya nak jual, tapi saya nak guna, dengan syarat saya nak guna, tak disebutkan berapa. Kalau berbalah kat situ, bila sampai seminggu kawan tu nak ambil, kita kan dah syarat. Okey, jadi kalau pergi pada qadhi ataupun hakim akan putuskan, akan tanyalah ada tak dinyatakan, ditentukan tempoh. Okey, so kalau ada ditentukan tak apa, tapi kalau tak ditentukan, boleh dibatalkan pengecualian tu. Kembalikan pada yang asal. Tak diserahkan kepada pembeli, penjual. Minta maaf, diserahkan kepada pembeli. Okey, pengecualian itu sahaja yang dibatalkan. Okey, tapi jual beli itu sah dan diteruskan. Okey. Contoh yang kedua, jika seseorang mewakafkan tanah dan mengecualikan penggunaannya untuk tempoh tertentu atau selama dia hidup. Okay, ini wakaf, dan wakaf ni termasuk dalam tabarruk, tidak termasuk dalam muawadah ataupun pertukaran pertukaran harta dengan pembelian. Okay. Jadi kalau dia kata saya nak wakafkan satu tanah, okay, dan dengan syarat saya nak guna untuk tempoh tertentu ataupun untuk ataupun untuk selama dia hidup, okey, atau membebaskan hamba dan mengecualikan khidmat hamba itu untuk dirinya atau untuk orang lain bagi tempoh tertentu atau selama dia hidup. Semua ini adalah dibenarkan walaupun tempoh hidupnya adalah tidak diketahui. Okey. So maksudnya untuk bahagian yang kedua, bahagian tabarruk, dan dinyatakan di sini contohnya ialah wakaf. Okey, wakaf ni pemberian yang tidak ada bukan muawadah, tidak ada balas. Maksudnya pemberian percuma. Jadi kalau pemberian wakaf percuma, kemudian dia syaratkan untuk guna dalam tempoh tertentu, okey, ataupun dia disyaratkan, okey, disyaratkan semasa dia hidup, dan tempoh hidup dia tu tak diketahui. Okey, ini masih lagi dibenarkan walaupun ada unsur apa kita nak sebut, ada unsur ketidakpastian. Okey, dan contohnya yang terdapat ataupun dalilnya ialah dekat nota kaki itu, Ummu Salamah a'taqat safinah wa syaratat alaihi an yakhdima an-nabi sallallahu alaihi wasallam muddata hayatih. Ummu Salamah telah membebaskan Safinah. Safinah ni nama lelaki, bukan nama perempuan. Dan mensyaratkan untuk Safinah ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
selagi mana hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, ataupun selagi mana hidup Safinah tadilah. Okey. Okey, itu bahagian yang ataupun itu kaedah yang ke-42. Kaedah yang ke-43, man qabada al-'aina li hadhi nafsihi lam yuqbal qawluhu fi raddi illa bibayyinah. Sesiapa yang menjaga sesuatu perkara untuk kepentingan dirinya, maka tidak diterima kata-katanya dalam pemulangan kecuali dengan bukti. Okey. Fa in qabadaha li hadhi malikiha qubil. Jika dia ambil untuk kepentingan umpunya barang, maka diterima. Okey, ini ada huraian sikitlah. Okey. Maksudnya sekarang ni ialah kalau ada orang jaga sesuatu, dia pegang sesuatu, dia jaga sesuatu, dan penjagaan itu ada memberi manfaat kepada dirinya. Okey, itu situasi yang pertama. Dan yang kedua ialah tidak memberi manfaat kepada dirinya. Okey, contoh kita akan baca sekejap lagi lah. Kalau ada manfaat untuk diri dia, bila dia nak pulangkan balik, mesti ada bayyinah, mesti ada bukti, barulah akan diterima. Okey. Tapi kalau dia pegang tu dia jaga bukan untuk diri dia, dan dia nak pulangkan semula, tak perlu bukti, tak perlu ada bukti. Dan semua ni sebenarnya adalah sekiranya berlaku pertelingkahan antara orang yang menjaga dan pihak yang dijaga barangnya. Okey. Tak apa, kita tengok contoh. Sebelum tu kita bacakan. Demikian adalah kerana jika dia menjaga barang itu untuk empunya barang, maka dia adalah pembuat kebajikan semata-mata, dan tiada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Okey. Itu adalah untuk bahagian yang pertama. Kalau seseorang tu dia jaga barang untuk orang, okay, dia tidak boleh disalahkan, kerana ayat Al-Quran dalam surah Taubah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik tidak boleh tidak ada jalan untuk kita nak menyalahkan dia, kerana dia nak buat baik, dia bukannya nak mengambil keuntungan. Namun hendaklah dikaitkan perkara ini jika dia mendakwa pemulangannya kepada pihak yang mengamanahkannya. Artinya kat sini kaedah ni keluar sekiranya berlaku pertelingkahan antara orang yang menghantar barang dia untuk dijaga dengan orang yang menjaga barang. Okey, sebagai contoh kat sini kita tengoklah contoh. Dengan ini orang yang menjaga barang. Okey. Maknanya zaman dulu kita tahu sebagai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin. Okey, pemegang amanah. Dan Nabi SAW, antara tugas yang Nabi SAW buat semasa di Mekah ialah menjaga barang yang orang letak dekat, minta dia simpan. Okey. Ini maksudnya orang yang menjaga barang. Kalau adalah A contohnya memberi barang kepada B, jadi B pun simpan barang itu. Okay, dan kalau dia simpan tak ada apa-apa bayaran, tanpa bayaran, artinya dia simpan bukan untuk kepentingan diri dia, tetapi dia simpan untuk kepentingan tuan barang. Okey, dan itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kita pun zaman sekarang ada orang yang simpan barang tanpa bayaran. Yang ni termasuk dalam bahagian yang pertama. Okey, kalau disimpan dengan bayaran termasuk dalam bahagian yang kalau dia simpan barang, ulang balik kalau simpan barang dengan bayaran termasuk dalam bahagian pertama. Kalau tanpa bayaran masuk bahagian yang kedua. Okey, jadi hukum dia berbeza sedikit. Okey. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sebutkan di sini, dengan ini orang yang menjaga barang, wakil. Okay, wakil ni orang yang diwakilkan untuk membuat sesuatu, itu maksudnya wakil. Wasi, orang yang diwasiatkan untuk melakukan sesuatu. Okay, kemudian naziru waqaf, orang yang diamanahkan untuk menjaga wakaf. Dan wali yatim, waliyul yatim, orang yang menjaga kebajikan anak yatim, jika mereka menjaga tanpa bayaran. Okey, jika mereka mendakwa pemulangan, maka diterima kata-kata mereka. Maksudnya jika mereka pulangkan barang yang dijaga itu, okay, katalah harta anak yatim tu dia pulangkan kembali, okay, dalam keadaan dia jaga tanpa gaji, okay, kata-katanya diterima.
Ini maksudnya sekiranya berlaku khilaf, sekiranya berlaku pertelingkahan antara anak yatim tadi dengan orang yang menjaga. Okey, dan diketahui bahawa orang yang menjaga tu dia memang jaga tanpa ambil apa-apa bayaran. Okey. Nazir wakaf, orang yang menjaga wakaf. Kalau dia dilantik dan tak mengambil gaji, okey. Jadi kalau dia pulangkan kembali ataupun dia serahkan kembali, maka kita kira dia telah pun dia benar dalam kata-kata dia sekiranya berlaku khilaf, sekiranya berlaku pertelingkahan dan dibawa kes tu ke mahkamah. Okey. Orang yang menjaga barang kan, orang yang simpan barang orang lain. Kalau dia kata dia dah pulangkan dan orang yang tuan barang tu kata dia tak pulangkan lagi, tengok adakah yang jaga tu jaga dengan duit, dengan bayaran ataupun tidak. Kalau dia jaga dengan bayaran, perlu kepada bukti. Tapi kalau dia jaga tanpa bayaran, tak perlu kepada bukti. Okey. Okey. Adapun orang yang menjaga barang untuk kepentingan dirinya seperti penggadai dan pekerja upahan, serta penggadai ini sebenarnya bukan penggadai yang jaga apa dia? Yang menjaga kedai pajak gadai ni kita sebut apa? Penggadai ni orang yang bawa emas kan, dia gadai kan. Orang yang jaga gadaian tu. Okey. Boleh kita sebut penerima gadaian. Okey. Kalau orang yang menerima gadaian ni kan, dan pekerja upahan serta semua yang disebut di atas sekiranya mereka menerima bayaran. So itu adalah bahagian yang kedua. Okey, maknanya dia jaga tapi ada bayaran. Kerana mereka dikira pekerja upahan, maknanya yang atas tadi tu, yang menjaga barang, wakil, wasi, nazir wakaf dan wali yatim, sekiranya mereka ambil upah, mereka dikira sebagai pekerja upahan. Jadi pekerja upahan ni ada kepentingan diri. Okey, dalam kes sekiranya berlaku khilaf ataupun pertelingkahan antara mereka dengan pihak satu lagi, pihak yang katalah menggadai, yang membayar upah dan sebagainya, dan mereka mendakwa mereka telah pulangkan, okey, tidak akan diterima kata-kata mereka kecuali dengan bukti. Kena ada bukti yang bertulis, okey, kerana dia mendakwa sesuatu yang menyalahi asal. Okey, menyalahi asal maksudnya asalnya dia nak manfaat daripada gadaian tu. Kan kalau kita hantar kita gadaikan emas kita pada Ar-Rahnu apa dia? Kedai Ar-Rahnu tu kan. Okey. So dia pegang, dia dapat manfaat tak? Dia dapat manfaat bayaran dia panggil bayaran bulanan ataupun bayaran simpan itulah. Okey. Jadi bila dia memberi semula kan, seolah-olah dia menghilangkan manfaat dia, dan itu maksudnya menyalahi asal. Manfaat pada barang atau manfaat pada diri dia, okey, manfaat pada diri dia. Kalau dia jaga tanpa bayaran, itu dia sebenarnya tak ada manfaat untuk diri dia. Dia ada manfaat untuk dia menjaga manfaat pihak yang menggadaikan. Kat sini kata-kata dia lebih kuat lagi daripada kata-kata orang pihak yang menggadaikan. Tak apalah, yang pentingnya kat sini ialah dari sudut bila berlaku pertelingkahan dalam urusan begini, ulama kita meletakkan kaedah bahawa orang yang ada self interest, orang yang ada self interest, kata-kata dia tak kuat. Orang yang tak ada self interest ni, okey, kepentingan diri, kata-katanya lebih kuat lagi. Ini kaedah yang diletakkan. Okey. Sebab tu kalau kita tengok dalam urusan mahkamah, kalau anak nak bela bapa, boleh tak jadi saksi? Tak boleh. Kan? Kisah Ali radhiyallahu anhu bila diminta untuk ada seorang Yahudi yang mendakwa Ali mengambil harta dia kan, okey. Jadi bila berjumpa dengan qadi tanya ada tak saksi. Ali mengatakan ada, iaitu anak dia Al-Hasan bin Ali
dan qadhi mengatakan tak boleh. Okey, jadi di situ ulama kita mengatakan kerana anak tak boleh jadi saksi untuk bapa. Okey, kerana antaranya ada apa dia panggil lah, kepentingan peribadi. Okey, dan itu semua boleh mengganggu dalam memberi hukum. Jadi begitulah lebih kurang kat sini. Siapa yang ada kepentingan peribadi dalam menjaga sesuatu perkara, kata-katanya tidak sekuat, menjadi kurang dari sudut hujah. Okey, khususnya apabila berlaku pergaduhan ataupun pertelingkahan antara pihak yang memberi jaga dengan pihak yang menjaga, pihak yang memberi wasiat dengan pihak yang menjaga wasiat. Okey, baik. Kaedah ke-44. Boleh faham insya-Allah. Okey, kaedah yang ke-44. Idza adda ma 'alaihi wajaba lahu ma ju'ila lahu 'alaihi. Okey. Sekiranya seseorang menunaikan sesuatu yang terbeban atas dirinya, maka wajib untuknya mendapat apa yang diperuntukkan ke atasnya. Okey. Maksudnya kalau ada sesuatu kerja yang diberikan dan dia laksanakan, okey, dia berhak mengambil ganjaran. Dia berhak mengambil ganjaran. Okey. Ini adalah merangkumi perbuatan dan pertukaran. Merangkumi perbuatan dan juga pertukaran. Okey. Pekerja upahan, maknanya pekerja yang menerima upah dari sesuatu perbuatan dan sesuatu yang diperuntukkan ke atasnya. Maknanya katalah ada dua pihak, satu pihak yang majikan, satu lagi pihak pekerja. Okey, kalau kamu buat, kamu akan dapat. Okey, jadi ada peruntukan. Jika dia laksanakan perbuatan itu dan menyempurnakannya, dia berhak diberi upah yang disebut itu, yang diperuntukkan. Okey, dan peruntukan yang dinyatakan dalam akad itulah. Okey, dalam transaksi ataupun dalam urusan. Tetapi jika dia tidak melaksanakan bebanan itu, dia tidak layak mendapat peruntukan itu. Okey, kalau maknanya dalam akad tu dah ada tapi dia tak buat kerja, dia tak dapat apa-apa. Ini kerana peruntukan adalah satu akad yang dibenarkan, okey, dan ianya dibuat untuk orang yang menyempurnakan perkara itu, perbuatan tu. Okey. Jika dia sempurnakan, jika dia tidak sempurnakan, maka dia tidak layak mendapatnya. Okey. So ini rasanya taklah susah sangat. Kalau nak dapat upah, kena kerja. Siapa yang kerja dapatlah upah. Siapa yang tak kerja, dia tak dapat upah. Okey. Kemudian dari sudut itu tadi dari sudut upah. Kemudian dari sudut huraian, itu rasanya huraian asal lah, huraian awal. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di disebutkan adapun al-ijarah. Al-ijarah rasanya terjemahan yang paling dekat adalah upah. Okey, jika seseorang tu tinggalkan baki kerja tanpa uzur. Pekerja ni dia diberikan masa 1 bulan. Okey, dia buat 1 minggu, kemudian dia sakit. Jadi ada uzur, ada keuzuran, ada sebab dia tinggalkan, ada alasan yang munasabah. Maka dia juga tidak layak. Kalau tanpa uzur, tanpa uzur maksudnya dia tinggalkan sihat walafiat tapi dia tak datang kerja. Okey, dalam kes ni dia tak layak mendapat apa-apa upah. Tetapi sekiranya dia uzur, ada keuzuran, ada sebab dia tinggalkan, sakit dan sebagainya, dia layak mendapat upah mengikut kerja yang telah selesai. Okey, so kalau diberikan sebulan, kes yang pertama sebulan, dia datang 1 minggu, kemudian yang 3 minggu lagi dia tak datang tanpa sebab. Okey, seorang lagi pula sebulan, dia kerja seminggu, 3 minggu tak datang kerana aksiden. Okey, dalam kes ni orang yang pertama tu yang tak datang tanpa sebab, dia tak layak dapat apa-apa. Dan orang yang kedua, dia dapat bahagian yang telah dia selesaikan. Okey, kemudian ada satu kataan ayat kat sini, begitu jugalah halnya jika rosak sesuatu ain ataupun objek yang dibayar upah secara tertentu. Okey, katalah ada A sewa kereta daripada B. Okey, jadi kalau dia katalah
lepas dah transaksi tu, akad tu dah dibuat, sebelum ambil kereta tu meletup, rosak. Meletup, terbakar. Okay, jadi siapa yang kena buat apa kat sini? Okay, adakah penyewa tu dia kena bagi juga kereta tu, kan? Ataupun sebaliknya, perlukah orang yang menyewa ni, kan, dia bayar? Perlu bayar ke tak perlu bayar? Dalam kes ni apa dia? Dua-dua tak kena bayar. Dua-dua tak kena apa-apa. Okey. Kerana tak sempat, jadi belum, dia hanya ada akad sahaja, tetapi belum ada pertukaran dan belum ada penggunaan. Okey, belum ada penggunaan. Okey. Jadi tuan punya kereta tak perlu nak cari kereta lain bagi, kerana kereta dia tu dah rosak dah. Okey. Dan orang yang sewa tu pun dia tak perlu bayar, kerana dia tak guna pun kereta tu. Okey. Cuma persoalan yang timbul kat sini ialah kalau kereta tu yang disewa tadi, kereta tu disewa untuk sebulan. Okay, jadi penyewa ambil kereta tu untuk sebulan. Okay, tapi tak sampai seminggu kereta tu rosak. Okay, tak sampai seminggu kereta tu rosak. Okay, rosak dengan cara biasalah, bukannya rosak yang dibuat oleh penyewa. Jadi kat sini penyewa itu berhak membayar hanya sekadar 1 minggu. Okey. Jadi kalau 1,000 bagilah kepada beberapa hari, dan dia hanya bayar untuk seminggu sahaja. Okey. Kemudian di antara cabang dasar ini, jika disyaratkan hak daripada harta, wasiat atau wakaf atau sebagainya bagi seseorang yang melaksanakan sesuatu amalan atau pekerjaan, sama ada menjadi imam, menjadi muazzin, kan, Bilal, mengajar, menguruskan apa-apa sahaja, ataupun apa-apa bentuk amalan dan pekerjaan, kalau dia buat, dia layak dapat peruntukan tersebut. Kalau dia tak buat, dia tak dapat. Okey. So ini biasanya digunakan macam kita sebutkan sebelum ni, digunakan sekiranya berlaku pertelingkahan antara dua pihak. Kan, satu mengatakan saya dah kerja, kan, saya dah dilantik untuk jadi imam, okay, dan saya layak dapat gaji tersebut. Sedangkan dia tak jadi pun imam kecuali 1 hari je. Okay, 29 hari dia hilang ke mana? Okay, muazzin pun sama juga, dia azan, lepas tu orang lain yang azan, kan. So dia kata saya layak, saya dah ada akad apa semua, kan, dah ada persetujuan itu. Kalau dibawa kepada mahkamah, akan dilihat adakah dia buat kerja ataupun tidak. Okey. Baik. Terakhir insya-Allah kaedah ke-45. Kaedah yang ke-45, man la yu'tabar ridahu fi aqdin aw faskhin la yu'tabaru ilmuhu. Orang yang tidak dikira redanya dalam akad atau fasakh, iaitu pembatalan akad, tidak dikira juga pengetahuannya. Okey. Maksudnya maksudnya ialah orang yang bila dalam sesuatu akad ni ialah agreement, okay, dalam satu agreement ataupun pembatalan akad, kalau redanya, kan, terhadap akad tersebut tak dikira, okey, begitu juga pengetahuan dia tidak diambil kira dalam akad tersebut ataupun dalam agreement tersebut. Dan ini juga masih lagi sekiranya berlaku perebutan ke ataupun pertelingkahan. Okey. Contoh kat sini, termasuk dalam kaedah ini orang yang baginya pilihan, maknanya orang yang mempunyai pilihan berdasarkan syarat, okey, ataupun aib, ataupun ghubn, penipuan, tadlis, penyembunyian atau sebagainya. Maksudnya dia berhak memilih. Orang yang agama memberinya hak untuk memilih, okey, sekiranya berlaku sesuatu dalam urus niaga. Okey. Contohnya berlaku aib, maknanya dia dah beli satu barang, dia balik, dia ada masa 3 hari untuk pulangkan semula. Dalam tempoh 3 hari nampak ada aib, ada satu kerosakan dalam barang yang dibeli yang tak nampak semasa pembelian. Okey. Ghubn, penipuan pun lebih kurang juga. Masa beli, kalau dalam antara contohnya ialah bila beli
kambing kan penuh susu, tapi bila balik sebenarnya susu itu telah pun dihimpunkan. Okey, dia panggil bai'ul musarrah. Jual kambing ataupun lembu ke yang dihimpunkan susu dia. Jadi biasa beli tu nampak susunya banyak, tapi bila dah balik dah beberapa hari tengok sebenarnya dia kambing tu tak ada susu pun. Okey, kalau ikut hari-hari biasa dia tak ada susu sangat, tapi bila dikumpulkan nampak macam banyak susu dia. Okey, ini satu bentuk penipuan juga. Tadlis, penyembunyian. Okey, maknanya zahir nampak macam elok tapi disembunyikan bahagian yang tak elok kan. Macam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ghashana falaysa minna. Bila dia pergi ke pasar nampak ada orang letak kurma ke kan yang bagus lah kan, ataupun biji-bijiran yang bagus kering, tapi bila tengok ke bawah basah. Itu adalah satu bentuk penipuan yang bersifat tadlis, penyembunyian atau sebagainya. Okey, tak kira lah, yang pentingnya kalau seseorang tu ada pilihan, dia berhak membatalkan sama ada pihak satu lagi redha atau tidak, tahu atau tidak. Okey, jadi kat sini penjual tu dia tak ada redha kan, redha penjual tidak dikira dalam pembatalan akad, kerana pihak yang berhak untuk membatalkan akad ialah pembeli tadi. Okey, jadi kalau redha dia tak dikira, pengetahuannya pun tak dikira juga, tak diambil kira untuk nak membatalkan perkara tersebut. Okey, ini dari sudut pembatalan. Dari sudut pembatalan. Okey. Yang kedua ialah dari sudut ataupun contoh yang kedua, hak syufa'ah. Syufa'ah ni rasanya mungkin boleh diterjemahkan kepada share kongsi kan, kongsi yang terdekat. Okey, kalau ada seorang dia rakan kongsi, 3 orang beli hotel. Okey, letaklah 33%, 33%, 34%. Jadi bila salah seorang nak jual, syufa'ahnya ialah hak syufa'ah itu, maknanya hak share yang terdekat ada pada rakan kongsi tersebut. Okey, A tak boleh jual kepada A, B, C. A tak boleh jual kepada D ataupun E. Dia kena tanya dulu B dan C. Kalau B dan C kata dia tak nak beli, barulah boleh jual kepada D, E dan seterusnya. Okey. Tapi kalau katalah sebagai contoh, dia tak tanya dan dia jual terus. Dia tak tanya dan dia jual terus kepada orang yang tak ada share pun dalam syarikat tu, dia jual kepada orang lain. Dalam kes ni, orang yang mempunyai hak untuk mendapat share, iaitu hak syufa'ah, berhak mengambilnya, berhak pergi untuk beli perkara tersebut, beli share tersebut. Okey, dan mahkamah akan memberikan dia hak. Okey, dan di sini tak kira sama ada pembeli tu redha ataupun tidak. Kata dia telah datang jumpa saya, dia approach saya, dia nak beli, dia nak jual, dan saya pun dah beli, perkara tersebut boleh saja dibatalkan. Okey, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, kerana redanya tak dikira, begitu juga pengetahuannya tidak diambil kira. Okey. Contoh lain, orang yang menceraikan isterinya atau merujuk semula, tidak dikira pengetahuan isteri itu sebagaimana tidak dikira redanya. Okey, kerana hak mencerai, hak talak adalah hak suami dan bukannya hak isteri. Okay, dan dalam keadaan ini, kalau suami ceraikan isteri, walaupun isteri itu tak redha, cerai tersebut tetap berlaku. Okay, dan kalau dalam tempoh iddahnya, kalau suami rujuk semula, walaupun isteri itu dah tak nak dirujuk, tetapi suami itu rujuk, redha isteri tidak dikira. Okay, dan apabila redha isteri tak dikira, begitu juga pengetahuan isteri terhadap perkara tersebut tidak memberi kesan. Okey. Terakhir sekali ialah hamba yang dibebaskan dan diwakafkan. Okey, sama juga. Katalah seorang hamba tu dibebaskan. Okey, tak perlu kepada redha hamba tersebut. Kerana ada, kita dengar sekarang ni dekat setengah-setengah negara lah, macam dekat Mauritania, dengarlah sebahagian hamba ni dia tak nak dibebaskan kerana dah biasa duduk dalam menjadi hamba. Okey, jadi mungkin susah pada dia nak menjadi seorang yang merdeka. Tapi kalau orang
tuannya membebaskan dia, kemudian dia datang pula, dia kata saya tak redha untuk dibebaskan, redha dia tak dikira. Dan bila redha dia tak dikira, begitu juga pengetahuan dia tak diambil kira untuk pembebasannya. Okey. Dan mungkin ada seorang lagi yang mewakafkan hamba dia. Maksudnya hamba ini dia tak bebaskan, tapi dia wakafkan untuk, katalah, jaga masjid. Okey, untuk jaga bangunan, jaga anak yatim dan sebagainya, kan. Jadi sama ada hamba itu redha ataupun tak redha, tak dikira, tetap wakaf itu berjalan. Dan sama ada hamba itu tahu ataupun tak tahu, tak dikira. Okey. Kerana kaedahnya ialah siapa yang redanya tak dikira, maka pengetahuannya juga tidak dikira. Okey, dalam urusan tersebutlah. Okey, setakat ni ini yang sempat terjemah lah. Kalau nak sambung boleh, tapi tanpa teks lah. Kaedah ke-45. Okey, kaedah yang ke-46. Man lahul haqq 'alal ghair wa kana sababul haqqi zahiran falahul akhdhu min malihi biqadri haqqihi idza imtana' aw ta'azzara istidhanuhu wa in kana as-sababu khafiyan falaysa lahu dhalik. Okey. Maksudnya, sesiapa yang mempunyai hak ke atas orang lain, siapa yang mempunyai hak ke atas orang lain, maksudnya hak tu dia punya, okey, orang lain kena bagi kat dia lah hak tu. Okey. Kemudian punca bagi hak itu adalah jelas. Punca bagi hak itu adalah jelas. Falahul akhdhu min malihi, dia boleh mengambil daripada harta orang itu biqadri haqqihi, mengikut kadar haknya. Idam tana'a, sekiranya orang tu tak nak bagi, sekiranya orang yang perlu berikan hak tu tak nak berikan. Okey, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, au ta'azzara istidhanu, ataupun tidak boleh nak minta izin. Satu, dia tak nak bagi. Yang kedua, kita tak dapat nak minta izin. Okay, kita tak dapat nak minta izin daripada orang yang sepatutnya memberi hak kepada kita. Okey. Kemudian sambung lagi kaedahnya, wa in kana sababu khafiyan, sekiranya punca bagi hak itu adalah tersembunyi, tak jelas. Okey, punca jelas, punca tak jelas. Okey, falaysa lahu dhalik, dia tidak boleh mengambil harta itu. Okey, itulah balik semula. Sekarang ni berkenaan dengan satu hak. Okey, kita bagi contoh nanti saya ulang balik semula. Contohnya kalau seorang suami tak nak memberi nafkah yang wajib ke atas isteri. Okey, isteri itu boleh mengambil daripada harta suami itu mengikut keperluan nafkahnya. Okey, dan juga nafkah anak-anak yang kecil. Okey. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Orang yang sepatutnya mendapat hak, okay, sepatutnya ada orang lain bagi hak pada dia, dan memang jelas punca kepada hak itu ialah suami isteri. Maknanya hubungan suami isteri, di mana suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Okay. Tapi bila suami tak bagi, isteri itu boleh ambil hak dia daripada harta suami itu. Kalau suami itu tak nak bagi, ataupun kalau suami itu tak boleh, kita tak ada ruang nak minta izin, dia boleh ambil mengikut keperluan. Okey, itu satu contoh. Contoh yang seterusnya, sekiranya seorang ni dia wajib memberi nafkah kepada orang yang kerabat, maknanya keluarga dia. Okey, jadi tapi dia tak bagi, jadi keluarga itu boleh ambil daripada hartanya. Okey. Dan ambil harta ni ada banyak keadaan lah. Sama ada dia ambil tanpa pengetahuan suami itu ataupun saudaranya, okey, keluarganya itu, ataupun dia ambil menggunakan hak yang diberikan oleh mahkamah. Okey. Begitu juga ad-dhaif, tetamu. Kan? Bila dia pergi ke satu tempat, hak dia sebagai tetamu tidak diberikan. Hak dia sebagai tetamu tidak diberikan oleh tuan rumah. Jadi dia boleh ambil daripada harta tuan rumah mengikut keperluannya, okay, ataupun mengikut haknya. Okay, dan kita tahu tetamu ada hak 4 hari sebenarnya. Yang pertama dia panggil jaizah, kemudian dhiyafah. Jaizah ialah
satu layanan yang istimewa. Itu hari yang pertama. Kemudian 3 hari layanan biasa, layanan yang sebagai tetamu. Okey, jadi kalau seseorang tu katalah dia datang dia bertamu di rumah kita, hari yang pertama layanannya lebih daripada hari yang lain. Kemudian 3 hari seterusnya juga lebih daripada hari yang lain. Hari yang kelima tu dia jadi macam kita. Maksudnya kalau dia ambil makan, dia boleh ambil sendiri. So sebelum tu macam kita yang hidangkan apa semua, masa dah lebih daripada tu dia dah jadi macam seolah-olah di kalangan keluarga, ahli keluarga. Okey. Jadi itu yang boleh kita ambil lah daripada hukum menjadi tetamu. Dan tetamu ni berhak, kalau dia tak dapat apa yang sepatutnya hak dia sebagai tetamu tadi 4 hari tu, dia boleh ambil, dia boleh tuntut. Okey. Kerana semua contoh yang kita berikan tadi, orang yang mengambil hak itu tidak boleh disebut sebagai khianat. Okey, kerana dia mengambil hak dia daripada punca yang jelas. Kan, punca hak tu adalah benda yang jelas dalam agama. Okey. Baik, itu bahagian pertama, iaitu sekiranya punca hak itu adalah jelas, dia boleh ambil. Yang kedua ialah okey, ini yang kedua ni, sekiranya punca tu tersembunyi, maksudnya tak jelas. Okey. Yang kedua ialah sekiranya punca hak itu dia rasa macam dia ada hak, tapi perkara yang menjadikan yang merupakan punca kepada hak tu tak berapa jelas sangat dari sudut agama. Contohnya ialah man lahu daynun ala akhar min qardin aw thamanin aw thamani mabi'in aw qimatin aw qimah. Okey. Orang yang ada hutang atas orang lain, maksudnya orang lain yang berhutang dengan dia lah. Okay, dia memberi hutang. Okey. Dan hutang ini adalah daripada sama ada pinjaman ataupun barang yang belum lagi dibayar. Okey. Ataupun nilai satu benda yang telah hilang. Okey. Ataupun benda-benda lain yang bersifat tersembunyi, yang tak berapa jelas ni. Okey. Dalam keadaan ini, okey, maksudnya antara contoh yang disebutkan kat sini, dia beli barang daripada kita, kemudian dia tak bayar. Kan, dia tak bayar. So macam mana? Boleh tak kita nak ambil? Ini dikategorikan sebagai puncanya yang tersembunyi, tak jelas macam tadi. Nafkah suami bagi isteri memang jelas, suami kena bagi pada isteri. Okey. Nafkah tetamu, tuan rumah kepada tetamu pun jelas juga. Okay, tapi yang ni tak berapa jelas lagi. Okey. Hak yang tak berapa jelas. Baik. Dalam keadaan ini, sekiranya orang yang diminta, pihak yang diminta tu tak nak membayar. Okey, tak nak membayar. Jadi tuan punya barang ataupun tuan punya hak tidak boleh mengambil hartanya tanpa izin. Tidak boleh mengambil hartanya tanpa izin. Okey. Kenapa? Kerana walaupun nampak zahir macam dia ada hak, okey, daripada orang yang mengambil tadi tu, tetapi dalam keadaan ini dia akan dinisbahkan ataupun disifatkan sebagai khianat. Dia akan disifatkan sebagai khianat. Okey, satu. Yang kedua, sebab yang kedua tak boleh ialah kerana larangan itu adalah untuk menutup pintu kemudaratan dan kerosakan. Okey, pintu kerosakan dan kemudaratan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, addil amanata ila man ittamanak. Sampaikanlah ataupun sempurnakanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah, wala takhun man khanak, dan jangan kamu khianat kepada orang yang khianat kepada kamu. Okey. Okey, kita bacakan habis, kemudian kita huraikan sekali lagi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang pertengahan
di antara orang yang membenarkan secara mutlak, maknanya secara sepenuhnya, dan orang yang melarang secara sepenuhnya. Okey. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan merupakan pandangan yang paling kuat, dan dalil-dalil banyak membantu ataupun menguatkan pandangan ini. Okey. Jadi kita ulang balik semula, kita mengatakan nampak perbezaan di sini antara nafkah yang memang wajib, contohnya nafkah suami kepada isteri, kemudian nafkah tuan rumah kepada tetamu. Okay, yang ni kalau dia ambil tak apa, walaupun orang tua tak tahu, kan, itu memang hak dia. Tapi dalam keadaan seorang tu beli barang daripada kita, kemudian dia tak bayar, so kita pun nak ambil balik semula, kan, tanpa pengetahuannya. Kat sini tak boleh, ya, kerana dia dah khianat kat kita, kan. Kemudian kalau kita balas begitu, kita akan disifatkan sebagai berkhianat balik kepada dia. Okay, dan ini tidak dibenarkan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Sampaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu, dan jangan khianat kepada orang yang khianat. So tak boleh balas dengan cara tu. Okey. Okey. Baik, itu selesai kaedah yang ke-46. Kaedah yang ke-47, al-wajibu bin nazar yalhaqu bil wajibi bis syara'. Apa yang wajib dengan nazar dikategorikan sebagai wajib dengan agama, dengan syarak, dengan syariat. Okey, apa sahaja yang wajib dengan nazar dikategorikan dalam golongan ataupun kumpulan benda yang wajib dengan agama. Okey, wajib dengan syariat. Okey, faham ya? Okey, sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, okey, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia mentaati Allah. Okey, dan ini menunjukkan konsep nazar itu adalah sama dengan apa yang wajib ke atas seseorang hamba, okey, biduni ijabin ala nafsihi, tanpa dia mewajibkan ke atas dirinya. Maksudnya apa yang Allah wajibkan atas dia. Contohnya Allah wajibkan puasa ataupun solat. Okay, jadi kalau dia nazar sesuatu yang Allah tak wajibkan atas dia, dia nazar untuk memberi sedekah, jadi sedekah tu dah jadi wajib ke atas dia. Sama je hukum dia dengan perbuatan yang Allah wajibkan ke atas dirinya. Okey, fa idza nazara salatan wa atlaqa fa aqalluha rak'atan. Okey, jadi sekiranya seseorang tu dia bernazar untuk solat, okey, katalah dia kata hari ni saya bernazar untuk solat, paling kurang dia kena laksanakan 2 rakaat. Okey, dan cara nak laksanakan ialah seperti dia melaksanakan 2 rakaat yang wajib. Okey, kena laksanakan dalam keadaan berdiri seperti solat yang wajib. Okey, kemudian sesiapa yang bernazar untuk berpuasa, dia wajib berpuasa, okey, seperti puasa fardu, iaitu dia kena niat dari waktu malam lagi. Okey, kerana puasa fardu tidak boleh dilakukan kecuali niat dibuat pada waktu malam. Man lam yubayyitis siyam fala saumalah. Sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam, puasanya tidak dikira. Ini untuk puasa yang wajib. Jadi siapa yang nazar tu dah dia kena buat macam puasa wajib. Okey. Ya, dan kita tahu puasa yang sunat ni boleh sahaja kita nak niat pada waktu siang, kan? Okey, katalah kita tak niat pun, pagi ni tak makan sampai sekarang dah pukul 12 dah. Okey, kita niat sekarang ni untuk puasa. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, puasa sunat boleh, puasa wajib tak boleh. Okey, kemudian siapa yang nazar untuk solat, okey, dan dia tak sebut solat apa, okey, dia tidak boleh melaksanakan solat itu di dalam Kaabah di sisi ulama yang melarang sembahyang fardu dalam Kaabah. Okey, maksudnya kalau ada seorang tu kata saya bernazar untuk solat, kemudian dia tak kata solat apa, okey, solat duha, dia tak cakap,
Kemudian bila dia pergi umrah, dia dapati pintu Kaabah tu orang buka dan dia dibenarkan masuk. So boleh tak dia nak sempurnakan nazar dia, solat tu dengan solat 2 rakaat dalam Kaabah? Jawapan dia, tak boleh di sisi ulama yang melarang solat fardu dalam Kaabah. Sebenarnya ada pandangan ulama kata solat fardu dalam Kaabah tak boleh. Okey, solat sunat sahaja yang boleh. Kalau ikut pandangan ni, dia tak boleh nak sempurnakan nazarnya dengan solat dalam Kaabah tersebut. Dia kena solat di luar Kaabah. Okey. Kemudian siapa yang bernazar untuk puasa pula, dia tidak boleh puasa sunat sebelum dia menyelesaikan puasa nazarnya. Pasal puasa nazar adalah wajib. So perlulah didahulukan yang wajib. Dengan itu dia tak boleh nak puasa sunat. Okey. So apa pun yang pentingnya, hukum kat sini adalah, kaedahnya ialah wajib dengan nazar, kategorinya adalah seperti wajib dengan wajib sedia ada, ataupun wajib daripada agama yang bukan daripada nazar. Okey. Baik.